Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara Muhammad Nasir Aziz? Anda orang pertama yang muncul. Saudara Azra daripada Instagram, saudara Roslan A, Eden Zoy, Harimau Berantai, Azmi Yunus, Rosila, Habizal Yahya, saudara Ibrahim Cik Muda, Sakiria, Syahar Ibrahim. Apa khabar saudara semua ya? Diana Dia, Abdul Hadi Sharif, Habzi Yahya, serta Zainal Latif, Abu Naim dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf sebab malam ini banyak pencerahan yang perlu kita utarakan ya saudara. Saya mulakan malam ini dengan pencerahan tentang apa yang berlaku di seluruh negara kita berhubung dengan COVID-19. Hari ini hari Rabu 14 Julai saudara, tanggal 14 Julai 2021. Nampak gayanya COVID-19 masih lagi terus mengganas. Jadi virus corona ini terus mengganas saudara, kerana semalam 11,079 orang saja warga yang dicengah oleh COVID-19. Tapi hari ini jumlahnya adalah 11,618. Secara tinggi, dah 2 hari berturut-turut jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 11,618 dengan jumlah keseluruhan yang terkumpul adalah 867,567 orang. Dengan mengundang kematian sejumlah 118. Jadi jumlah terkumpul yang tewas kesan daripada jangkitan virus corona adalah 6,503. Di Perlis hari ini ada peningkatan. Semalam Sifar hari ini 3. Di Kedah ada peningkatan. Semalam 497, hari ini 504. Tapi di Pulau Pinang ada sedikit kurang. Di Perak juga Alhamdulillah, mungkin Epid Wak Lebor dah menjerit, dia turun daripada 329 sudah tinggal 164. Berusahalah warga Perak untuk memutuskan jaringan ini ya. Jaga kesihatan saudara, jaga kebersihan diri, kalau boleh duduk di rumah, total lockdown di rumah saudara. Di Selangor masih kekal pada angka 5,000. Walaupun ada sedikit penurunan sebab semalam 5,263 tapi hari ini 5,051 orang. Di wilayah Persekutuan ada peningkatan saudara. 1,521 semalam, hari ini 1,749. Tapi di Putrajaya ada susut daripada 77 pada 40. Cuma di Negeri Sembilan nampak gayanya berterusanlah peningkatannya. Saya khawatir negeri kecil tapi serangan virus corona begitu mengganas di Negeri Sembilan dengan jumlah semalam 1,033 saja, hari ini sudah naik kepada 1,537. Saya tak tahu daripada kluster mana. Tapi saya yakin tentulah ini daripada kluster kilang. Tidak mungkinlah orang Rembau ataupun orang di Tampin semua tak sebanyak itu. Hari ini 1,537 di Negeri Sembilan. Begitu juga di Melaka. Melaka meningkat semalam 323 apabila dia susut daripada 411. Tiba-tiba hari ini 526 warga Melaka yang dijangkiti oleh virus corona. Di Johor nampak gayanya ada susut semalam 406 tapi hari ini 396, susut 10 orang saudara. Di Pahang terus trend meningkat saudara, daripada 321 kepada 400. Artinya sudah 4 hari berturut-turut di Pahang peningkatan begitu ketara mereka yang dijangkiti oleh virus corona. Di Terengganu juga meningkat. 2-3 hari elok dah dia punya double digit. Hari ini daripada 93 dia naik 189. Di Kelantan juga ada sedikit peningkatan daripada 211 kepada 236. Berhati-hati orang Kelantan. Di Sabah juga ada peningkatan. Semalam 239, hari ini 286. Di Labuan susut daripada 60 pada 38. Begitu juga di Sarawak. Nampak gayanya warga Sarawak ada sedikit kelegaan daripada 472 kepada 289. Itulah laporan jangkitan virus corona yang dapat saya beri laporan pada hari ini. Jadi jumlah keseluruhan pada hari ini saudara, pada 14 Julai, ni 15 Julai. No, tidak, 14 Julai. 14 Julai selama 14 hari, belum lagi setengah bulan.
Jumlah keseluruhannya sudah 114,588 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan saya mendapat berita bahawa di Hospital Sultan Abdul Halim di Sungai Petani, seramai 30 orang kaki tangannya dijangkiti oleh COVID-19. Jadi pengurusi Jawatankuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Mat Hayati Osman berkata kaki tangan hospital yang positif terdiri daripada para doktor, para jururawat dan pekerja bahagian pembersihan di hospital tersebut. Sebab itu saya katakan kita harus, kalau boleh, tiada keperluan. Bukan kita tak mahu untuk melawat saudara dia, keluarga kita yang sakit di hospital, tapi untuk saat ini elakkan untuk kita berada di sekitaran kawasan hospital yang ada membuat penyeliaan ataupun rawatan virus corona. Kerana sakit ini, penyakit ini, virus ini dia menyerang tak menentu. Tambah-tambah lagi ada varian Delta yang begitu meninggi, amat tinggi, kata Menteri Pertahanan. Cuma saya juga mendapat kiriman daripada saudara Nick Ahmad Azmi ataupun Nick Bull. Dia kata kalau boleh, dia kata cara pihak mereka untuk mengendalikan pusat-pusat pemberian vaksin ni dilihat seolah begitu membazir, katanya. Kerana dibuat secara berskala besar-besaran, sedangkan mereka yang berada jauh dari kawasan tersebut terpaksa datang. Sukarlah bagi mereka untuk pergi ke pusat-pusat tersebut. Jadi kenapa tidak? Katanya dia diadakan di setiap daerah. Macam saya katakanlah, gunakan hospital dan sebagainya. Jadi kalau perlu, dia kata gunakanlah ini klinik Satu Malaysia dahulu ataupun UTC yang ada di setiap daerah. Kalau boleh lebih baik buka UTC untuk berurusan dan sebagainya. Jadi one stop center untuk rakyat, mudah untuk berurusan. Saudara, begitu juga dengan kedudukan klinik-klinik, boleh digunakan klinik swasta ataupun sewa sajalah rumah-rumah kedai. Mengurangkan kos, jadi tidak ada pembaziran. Itu pandangan saudara Nick Bull. Beliau melihat bahawa cara nak buat secara mahal begini berlaku pembaziran. Elakkan pembaziran dalam keadaan kita yang tertekan ini. Itulah gambaran yang saya dapat berikan tentang virus corona ataupun COVID-19. Baik, kita masuk dalam tazkirah yang singkat tentang sebagaimana saya katakan bahawa kita baca sebahagian lagi bagaimana manusia bertanya dalam hati dan sebagainya tentang berhubung dengan serangan virus corona dan sebagainya. Tetapi semua ini ada jawapan dalam Al-Quran. Bila manusia bertanya pada sang Khaliknya, ya Allah, syarikat sudah pun memotong gaji. Ini bagi mereka tak ada kerja. Bahkan sebahagian dari kami sudah tidak memiliki kerja lagi. Siapa yang akan memberikan rezeki pada kami? Ya, kita bertanya. Sedangkan Al-Khaliq sudah pun menjawab. Dalam Quran surah Hud ayat 6. Katanya, dan tidak ada satu binatang melata di bumi ini pun yang tidak ada rezeki, melainkan Allah yang memberi rezekinya. Batuk sekejap. Hari ini cuaca tak menentu saya. Mungkin saya semalam ambil vaksin. Kemudian ada yang bertanya, sudah selama ini kami menjalani arahan stay at home. Kita duduk kat rumah dan sebagainya. Rasanya sudah kita dah tak kuat lagi untuk terus menerus dikurung dalam rumah. Jadi sambil kita berdoa, ya Allah, letih, sungguh kami tidak tahu sampai bila suasana begini. Dan dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan ayat yang ke-200, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi jangan risau saudara, ikut saja, follow the flows. Okay? Kemudian timbul persoalan, ya Allah, mengapakah engkau menyuruh kami bersabar? Al-Quran menjawab dalam surah Ali Imran ayat yang 146 bahawa Allah mencintai orang yang sabar. Jadi kita sebagai manusia, kita ada khaliq kita ada pembesar kita, iaitu Allah SWT yang menguasai segala-galanya. Dia kata suruh kita bersabar, kita sabar. Jangan nak tunjuk kita lebih hebat dan sebagainya. Jadi itulah tazkirah pendek yang singkat yang sempat saya kongsikan bersama untuk menjadikan kitanya panduan. Mutiara kata hari ini, keindahan itu sekadar fata morgana, saudara, di mata mereka yang melihat tanpa menilai erti keindahan. Kalau orang yang tak tahu menilai keindahan, dia tak nampak apa-apa pun. Jadi keenakan setiap makanan hanya enak sebelum ia melewati kerongkong.
dan sebelum ia masuk ke dalam perut kita. Jadi memanglah makanan tu apa saja dia sedapnya hanya sebelum melewati makanan itu dia melewati kerongkong. Bila dah jatuh bawah kerongkong dah tak ada sedap dah. Jadi itu adalah sebagai panduan pada kita semua. Baik saudara, itulah saya punya gambaran. Jadi saudara jangan lupa like, share dan join sekali. Kalau saudara rasa ada gangguan di Facebook, sila pergi ke Instagram. Jadi ada dua halaman saya sediakan untuk saudara untuk kita berinteraksi. Apalagi saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau kita berbelanja tanpa had, negara kita bakal menuju kemulifisan. Ya, cuma hari ini saya dapatan saya Menteri Kewangan mengatakan bahawa kumpulan wang simpanan pekerja, pihak kerajaan menyediakan apa nama dia punya apa lagi taklah, mesra, iaitu bahawa mereka yang tidak bekerja, yang hilang pendapatan, maka pihak kerajaan akan memasukkan caruman sejumlah RM250 setiap bulan kepada setiap akaun. Kita sekarang ni kita nak duit, bukan nak masuk dalam akaun, kita nak keluar daripada akaun. Inilah kadang-kadangnya saya rasakan pimpinan tidak dapat menghayati, tidak ada keprihatinan. Kita nak keluar duit, bukannya nak. Tapi hingga saat ini masih lagi belum ada kenyataan khusus berhubung pengeluaran wang simpanan pekerja. Jadi hari ini 14 hari bulan, jadi besok 15 hari bulan, mudah-mudahan mereka memproses permohonan warga kita, mereka yang mencarum dalam kumpulan wang simpanan pekerja ini dapat disegerakan. Dan kita masih lagi tidak lari dari tuntutan kalau boleh. Nak bagi RM5,000 pun, kita minta RM10,000, nak bagi RM5,000 pun tak apalah, tapi biarlah one off. Bukan diberi RM1,000. Jadi tak ke mana akhirnya. Dan sedangkan kita hutang bertumpuk-tumpuk. Saudara, saya bila sebut tentang EPF, bila menyebut tentang moratorium ni, menarik napas panjang saya. Sebab saya amat memahami tentang kehidupan warga yang terkesan, yang amat sangat kesan daripada serangan virus corona dan kemerosotan ekonomi. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah mencari kejernihan hati seorang pemimpin. Yang kita cari sekarang ini adalah kejernihan hati seorang pemimpin yang benar-benar menghayati kehidupan rakyat, yang benar-benar prihatin tentang apa yang dialami oleh rakyat saat-saat begini. Bagaimanapun sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu kata Pak Nazil. Pak Nazil dengan pantunnya, dia memberi sindiran kepada semua orang dengan bicara yang paling indah. Kata Pak Nazil, sambut tamu dari Rompin, gendang di Palu, panji bergantung. Rakyat dah jemu telatah pemimpin, masih tak malu menagih untung. Jadi beliau juga menzahirkan bahawa sebenarnya rakyat pun dah jemu dan dah bosan melihat telatah pemimpin yang tak malu-malu menagih untung daripada rakyat, mencari populariti dan sebagainya. Kata Pak Nazir lagi, ikan terubuk di atas para, sumpit-sumpit si ikan duri. Jangan sibuk bersandiwara, menebal dompet untuk sendiri. Ini begitulah keadaan saya. Pimpinan melontarkan macam-macam retorik. Semua itulah sandiwara. Tapi sebaliknya mereka mengembungkan dompet mereka. Terima kasih Pak Nazir atas culipan pantun yang begitu berarti untuk kita santuni bersama saudara. Sebagaimana saya harus memberi peringatan kepada saudara sebelum saya memberi pencerahan bahawa mereka yang menyunting semula live dan dimasukkan ke channel yang saya hidangkan kepada saudara, maka itu adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan, atas sebarang culipan ataupun sebarang usaha yang mereka lakukan untuk menggunakan live saya ini dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Itu bukan tanggungjawab saya sebab saya tidak berkemampuan untuk menilai satu persatu. Anda harus bertanggungjawab atas setiap tindakan anda. Saudara, sebab saya lihat masih ada lagi mereka yang mengambil potongan pendek-pendek. Sedangkan saya punya pencerahan ini dia satu persatu, bukan terus terekam satu benda, satu isu. Itu tidak akan memberi pencerahan, sebaliknya boleh menimbulkan fitnah. Sebab saya memberi pencerahan satu persatu supaya warga kita faham apa yang maksudnya dan apa di sebalik kisahnya. Sebab ini adalah
halaman pencerahan politik dan juga sedikit pemberitaan berita. Dan berita ini saya ambil daripada apa yang ada dalam internet, apa yang ada dalam media-media tempatan, termasuk yang tersiar daripada TV3, TM ataupun di Astro. Semua ini saya jadikan bahan berita setelah saya lihat ini adalah berita baru saya sampaikan. Tapi bila anda mengambil pandangan saya itu seolah dijadikan berita, maka itu sudah tak jadi betul. Saya minta saudara, baik. Sebagai permulaannya, sebagai saya orang media, dari dulu lagi kita mengamalkan, kita harus mengutamakan titah tuanku, bahawa Duli Yang Maha Sultan Selangor telah bertitah bahawa baginda memahami luahan hati rakyat dan umat Islam melalui media-media sosial dan yang menggesa agar masjid-masjid di Selangor agar kembali berfungsi seperti sedia kala. Baginda menzahirkan rasa duka cita yang teramat terhadap dua perkara, iaitu susulan daripada penularan wabak COVID-19 yang melanda negara sejak setahun lalu. Jadi baginda merasa sedih, duka cita dan kecewa kerana terpaksa memutuskan untuk terus menghadkan fungsi masjid-masjid dan surau di seluruh negeri Selangor. Baginda duka cita melihat peningkatan angka-angka kematian akibat daripada COVID-19 di seluruh pelosok negeri Selangor. Jadi Duli Yang Maha Sultan Selangor ingin menegaskan bahawa masjid di negeri Selangor tidak pernah ditutup dan bukan sesuatu yang mudah untuk baginda menitahkan agar masjid-masjid menghadkan kehadiran jemaah untuk menunaikan solat-solat fardu dan solat Jumaat. Jadi keputusan itu diambil setelah meneliti dan memantau dengan terperinci data-data dan statistik penularan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan, khususnya di negeri Selangor. Sehingga 9 Julai, ini kenyataan ini disiarkan oleh, dikeluarkan daripada pejabat Duli Yang Maha Sultan Selangor. Selangor telah merekodkan sejumlah 1,933 kematian. Itu pada 9 Julai. 28 kematian pada 9 Julai dengan 4,400 kes jangkitan harian. Tapi hari ini sudah 5,000. Tentulah baginda bertambah duka cita lagi. Apa yang lebih membimbangkan baginda, pada akhir Jun 2021, data menunjukkan di kalangan bangsa Melayu di negeri Selangor mencecah 855 orang, iaitu lebih daripada separuh daripada jumlah 1,571 kematian. Jadi beberapa minggu sebelum ini, bulan Ramadan lalu misalnya, apabila kelonggaran diberikan untuk aktiviti ibadat dilakukan di masjid-masjid, kadar jangkitan terus merebak sehingga mewujudkan beberapa kluster baru di masjid dan surau di negeri Selangor. Jadi baginda kesal kerana meskipun pelaksanaan pemantauan atau pematuhan SOP dikawal dan diperketat di masjid-masjid, namun penularan wabak berbahaya itu terus mengganas. Baginda sendiri tidak sanggup melihat visual-visual yang memilukan, yang memaparkan kesedihan waris keluarga kerana tidak berkesempatan menziarahi mereka di hospital ataupun menghantar jenazah ke tanah perkuburan. Itu raja yang berjiwa rakyat. Jadi baginda merasa sedih melihat ada keluarga yang tak dapat pergi melawat hospital ataupun mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Jadi sebab itu sehingga hari ini, walaupun berat hati baginda baginda masih berpendirian bahawa aktiviti keagamaan di masjid dan surau mesti dihadkan khususnya untuk solat berjemaah demi keselamatan seluruh umat Islam di negeri Selangor yang baginda kasihi. Ia tegas baginda, kesan daripada penularan wabak COVID-19 adalah berbeza bagi setiap negeri. Jadi justru itu perbandingan tidak boleh dibuat secara kasar. Apatah lagi Selangor sehingga kini masih lagi merupakan negeri dengan catatan kes baru dan kematian tertinggi sejak beberapa bulan lalu. Bagaimanapun titah baginda, sekiranya jumlah kes jangkitan baru terus menurun dan jumlah peratusan pemberian vaksin berbanding jumlah populasi terus meningkat, insya-Allah masjid dan surau akan kembali dibuka seperti biasa. Sehingga itu terjadi, baginda mahu seluruh umat Islam di negeri Selangor terus menunaikan solat dan beribadat di rumah serta tidak putus memanjatkan doa kepada Allah SWT agar menghapuskan wabak berbahaya ini. Di kesempatan ini, baginda ingin menasihatkan umat Islam agar kekal tabah dan bersabar kerana wabak ini adalah satu ujian dan dugaan supaya kita sentiasa mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dikeluarkan di Istana Alam Shah
pada 11 bulan saudara. Tadi adalah titah Baginda Sultan Selangor. Saya mendapat kiriman makluman daripada pihak polis. Jadi pihak polis mengingatkan kita semua supaya berhati-hati kerana adanya kumpulan penyangak yang pergi ke rumah dan berpura-pura menjadi pegawai dari kononnya urusan untuk pilihan raya dan sebagainya. Dan mereka juga mempunyai dokumen dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri dan mengaku mengesahkan bahawa setiap orang mereka itu mempunyai dan nak cek sama ada rumah kita ada kad pengenalan dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak berlaku saudara. Jadi pihak polis mengingatkan kalau boleh jangan buka pintu rumah saudara supaya mereka tidak dapat. Ini dalam keadaan sekarang ni jenayah begitu meningkat. Ini dan pihak polis mengharapkan agar setiap warga menyimpan nombor telefon balai polis yang berhampiran. Jika ada sesiapa yang mencurigakan berada di sekitar kawasan rumah saudara, sila hubungi pihak polis agar kita dapat, di samping kita mengekang penularan wabak virus corona, kita juga berusaha untuk mengekang kegiatan jenayah. Jadi berhubung dengan tip yang tular tu, memang sebenarnya pasukan polis datang sebab tiap-tiap pegawai polis dia punya ada kad kuasa. Jadi kalau pihak polis menunjukkan kad kuasa, maka kita harus memberikan kerjasama. Jadi tidak ada apa pun sebab pihak polis mengesyaki adanya lelaki buruan. Jadi kerana dah tak ada, pihak polis pun tidaklah menyusahkan tuan rumah tu. Jadi bagaimanapun janganlah video tersebut ditularkan dengan niat yang negatif. Pihak polis sentiasa memberi kerjasama dan sentiasa melaksanakan tugas dengan cukup berhemat. Dalam waktu yang sama, saudara, Polis Pulau Pinang mengesahkan bahawa tekanan ekonomi adalah merupakan punca menyebabkan kadar kes keganasan rumah tangga yang melibatkan golongan wanita sebagai mangsa. Setakat hari ini, kata Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhadi Mat Zain, sebanyak 239 kes dilaporkan berlaku sejak Januari hingga Jun 2021 tahun ini. Berbanding cuma 177 kes sahaja tahun 2020. Sebab itu saya katakan bahawa memang dalam keadaan sekarang ini, bila dalam rumah tangga itu tertekan, maklum sajalah kerja tak ada, wang tak ada, ekonomi merosot, makanan tak ada. Tiba-tiba bila berlaku pertengkaran, maka mangsanya ialah wanita, kaum yang lemah. Orang lelaki ni dia melampiaskan amarahnya. Tentulah yang terkesan banyaknya kepada wanita. Sebab itu jumlah keganasan rumah tangga meningkat. Jadi kepada suri rumah, saya juga ingin menasihatkan kalau boleh banyakkan bersabar dan berilah semangat kepada suami-suami anda agar mereka bertabah serta memikirkan cara bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Jangan kita membebankan fikiran para suami yang akhirnya nanti boleh mengakibatkan perbalahan. Bila perbalahan berlaku pukul memukul dan akhirnya keganasan itu berlaku kepada wanita juga, ya. Dan yang paling kita takuti, dia akan melempah juga ataupun terkait dengan anak-anak. Sebab kita dalam keadaan dapat kumpul begini dalam rumah, maka anak-anak ada dan sebuah keluarga. Jadi kaum wanita, khususnya ibu-ibu, pertingkatkanlah kesabaran. Dan kalau boleh tak payahlah nak banyak-banyak bersungut. Cukup-cukuplah. Jadi kenapalah Datuk jauh dari kamera? Dia tak tahu pula saya ni. Macam mana nak buat? Aduh. Saya cubalah berbagai cara, saudara. Telefon, saya bukan ada kamera, saudara. Saya menggunakan telefon, handphone. Baik, saudara. Dan hari ini sekumpulan 45 orang warga mewakili 45 pertubuhan bukan kerajaan telah pun menghantar memorandum ke Istana Negara petang tadi. Jadi mereka menuntut, ini pasukan kumpulan bendera putih, ya. Mereka menuntut agar istana campur tangan dan memberi notis agar Tan Sri Perdana Menteri segera berundur dari jawatannya kerana mereka yakin bahawa Perdana Menteri gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab memimpin negara ini sehingga kita terjebak dengan pelbagai masalah dan virus corona masih lagi belum dapat ditangani secara tuntas. Jadi mereka memberi notis 2 hari. Saya kata kalau beri 2 hari itu tak tahulah. Kita pulang pada Tuan Badan lah, ya. Dan mereka mengatakan bahawa dalam tempoh 2 hari itu
Seandainya Tan Sri Muhyiddin tidak mau masih lagi tidak mau berundur, maka seluruh negara ini akan dipenuhi dengan kibaran bendera putih. Dan ini satu benda yang saya harap pihak di pejabat di anjung kuasa Sri Perdana dapat memikirkan bagaimana untuk menangani masalah ini. Dan hari ini juga terdapat, saya lihat tular dalam media sosial, kain-kain rentang yang dipasang dan menulis perkataan-perkataan yang saya tidak mau sebutkan dalam ruangan saya ini kalau boleh, kerana saya berusaha untuk menyantuni dengan bahasa-bahasa yang baik saudara ya. Jadi digantung di kawasan awam. Jadi kain-kain rentang itu mengutuk pimpinan kerajaan, menteri dan sebagainya. Begitu juga dengan ahli politik, wakil-wakil rakyat mereka telah pun digantung di beberapa kawasan di saat negara sedang berhadapan dengan krisis kesihatan dan krisis ekonomi. Jadi seorang pengguna Twitter, Hermi Rahim, turut memuat naik gambar kain rentang yang digantung di kawasan sekitar Pahang dan Terengganu. Letih dah merebak dah sekarang ni, satu Malaysia, seantero Melaya, bahawa rakyat sudah bangkit menyuarakan isi hati mereka. Kain-kain rentang itu digantung di atas jejantas. Sekitar di Beserah ada satu katanya, di Air Putih ada, di Paya Besar di Kuantan, di Cukai, di Kemaman dan beberapa bandar lain lagi. Artinya rakyat sudah menzahirkan keadaan dah tak tahan. Saya melihat itu adalah merupakan protes. Protes dari dalam warga yang bukan dia boleh satu orang dia boleh pergi ke Cukai, kemudian boleh buat pergi ke Beserah, lepas tu pergi ke Air Putih. Jadi ini warga tempatan itu. Ini perlu dilihat oleh pimpinan negara. Inilah suasananya. Cuma yang hairannya, bila dalam keadaan begitu, tiba-tiba keluar pula kenyataan yang dipetik oleh TV3 tadi. Katanya bahawa jemaah menteri telah mengeluarkan kenyataan. Semua menteri kabinet menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai kekal sebagai Perdana Menteri. Saya pun tanya juga, macam mana tu? Kalau di kalangan tu ada 14 orang menteri kabinetnya daripada UMNO. Kalau mereka menyokong, apakah bertentangan dengan ketetapan yang telah pun diambil oleh Majlis Tinggi UMNO? Tapi saya berkeyakinan bahawa ini adalah merupakan sidewalk. Kan TV3 menyiarkan kenyataan tersebut. Apakah ia merupakan satu kenyataan? Tapi saya telah mendapati mengatakan itu sebagai fake news ataupun berita bohong. Jadi dalam keadaan sekarang ni kenapalah pimpinan bermain dengan keadaan sebegini? Kita nak memikirkan soal macam mana tentang nak menangani kehidupan rakyat. Kita mahu bertanya apa you nak buat tentang penyelesaian kepada virus corona ataupun COVID-19. Kau nak kekal kau punya hal lah, tak payah nak sebutkan jangan. Masih lagi berpolitik. Tapi mengeluarkan kenyataan. Di mana Perdana Menteri kata stop politicking. Oh, sedap kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Minta supaya ahli politik berhenti berpolitik. Tu yang Menteri hidup cakap apa hal? Sebab itu kata cakap tak suka bikin. Kadang-kadang saya tengok benda yang rakyat nak tahu kau orang nak berhenti ke kau tak nak berhenti, itu kau punya hal. Pihak NGO minta kamu berhenti, itu up to you. Kamu tak nak berhenti pun kamu berhadapanlah dengan rakyat. Yang rakyat nak tahu kami nak makan. Ni sekarang ni perut bertambah kosong, poket bertambah kempis, bukan kempis lagi, lopong. Macam ada poket tu macam dah koyak rabak dah. Dah tak ada isi. Nak kata duit siling pun dah tak ada. Sebab itu keganasan rumah tangga berlaku macam mana berlaku di Pulau Pinang. Ini keadaannya. Saudara. Saya pernah dalam keadaan begini, coolkan balik sedikit keadaannya. Saya amat terkesan dengan satu video. Video sosial yang tular di media sosial. Tajuk video itu adalah Air Mata Frontliner. Saya amat terkesan mendengar rintihan para frontliner terdiri daripada para doktor, para jururawat, pegawai pembantu hospital, pemandu ambulan, pemandu kereta mayat, pihak-pihak ini anggota keselamatan polis, begitu juga anggota tentera serta anggota rela yang mereka adalah sebagai frontliner. Dah setahun lebih dah. Jururawat ini ada yang tidak balik ke rumah, dah tidak dapat berhubung, ada yang suaminya tinggal di Sabah dan dia di sini, mereka tidak berjumpa dah setahun dah. Kerana kesan daripada PKP dengan lenangan air mata, mereka menyatakan lelah
dan lenjan kehidupan. Jadi sebab itu saya mengatakan pada teman-teman, kalau boleh bila kita berjumpa atau berurusan dengan mereka, janganlah kita lampiaskan amarah kita, janganlah kita tunjukkan ego kita. Kalau kita ditahan oleh pasukan keselamatan, berhenti dengan baik, lontarkan senyuman. Apa salahnya? Tak mahal mana pun, tak keluar duit pun. Senyum saja. Ya encik, apa saya boleh buat? Apa saya boleh bantu? Nak ke mana? Saya nak pergi sini ke sini. Nyatakan. Kalau boleh kata patah balik belakang, tak boleh. Terima kasih encik. Jangan marahkan dia. Mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diamanahkan. Begitu juga kadang-kadang bila kita berurusan di hospital. Saya tahu bila kita berurusan dengan keluarga kita yang sakit dan sebagainya, cepatlah nak meledak, nak marah, tapi janganlah kita lampiaskan amarah kita pada pihak-pihak yang sedang bertungku lumus. Kesian. Saya tengok video tu, saya juga hampir menitiskan air mata. Begitulah. These are the real. Inilah hero-hero yang tidak didendang. Inilah hero-hero negara yang tidak didendang. Mereka berjuang di medan pertempuran. Mereka berjuang dengan virus corona. Yang sekarang ni 11,000 hari, satu hari saja. Dan sudah pun ratusan ribu mereka melakukan rawatan. Ribuan yang telah pun meninggal dunia. Untuk mereka menguruskan mayat-mayat. Untuk mereka menguruskan pesakit-pesakit. Dan mereka terpaksa memakai PPE yang cukup menyesakkan nafas mereka sendiri. Dan ada pula di kalangan mereka yang dijangkiti. Mereka terdedah dengan masalah. Dan tiba-tiba kita nak tunjuk kita punya ego. Ini bagi saya tak patut. Sepatutnya kita lah. Bagi saya, kalaulah insya-Allah seandainya negara kita dapat mengekang secara tuntas virus corona ini, mereka-mereka ini perlu diberi anugerah. Inilah hero-hero yang tidak didendang dan bekerja dengan ikhlas. Ini bukan lagi soal wang, ini bukan soal upah dan gaji. Mereka melakukannya dengan tugas, dengan ikhlas dan jujur. Sebab saya dapat juga ini kiriman video-video yang menyatakan pakcik-pakcik yang telah pun selesai menjalani rawatan, disahkan okey, selesai dia punya penyakit virus corona. Dia mengatakan bahawa nurse-nurse ataupun jururawat yang merawat mereka dengan baik, dengan senyuman. Saya agak terkesan. Jadi saudara, jangan saudara nak tunjukkan ego saudara, jangan saudara nak tunjukkan saudara kaya ke, pangkat besar ke, ataupun amarah saudara. Maka mereka yang berada di frontliner ini adalah orang-orang ataupun wira-wira negara yang perlu kita dendangkan dan perlu kita hormati mereka. Bagi saya, it's a big salute to them. Okey saudara, ini bagi saya kesan daripada saya menonton video yang ada dalam internet, iaitu tangisan frontliner. Boleh saudara tengok nanti, ya saudara. Hari ini saya juga menerima kiriman daripada saudara Imam Melati. Ini kesannya saudara. Kesan daripada wabak virus corona, keadaan sekarang ini, kehidupan rakyat yang benar. Biarlah Jekom tu, Saudara Halim Osman, biarlah dia nak marah apa, saya cerita yang benar. Ini kadang-kadang Jekom ni saya pun tak faham. Apa kamu mahu? Apa mahumu? Saya memberi pencerahan tentang kehidupan rakyat. Bukan saya nak ganggu urusan kamu. Saya menceritakan apa yang benar. So jadi saya menerima kiriman daripada Imam Melati. Dia kata ada seorang wanita yang menghantar kiriman padanya. Saya Nur Farahidah. Saya duduk di flat Sri Siantan, Bukit Baru. Dia siapkan nombor telefon dia 019 4355 112. 019 4355 112. Nama dia Nur Farahidah. Dia kata tuan rumah tempat dia tinggal tu telah pun meminta dia mengosongkan rumah kerana dia tak dapat bayar tunggakan selama 2 bulan. Dia kata dia bekerja sebagai pembantu salon, cuci rambut. Jadi masa PKP ni dia langsung tidak bekerja dan tiada pendapatan langsung. Saya bukan orang sini, dia kata. Mana dia perantau, saya tak tahu dia mana. Dan saya tiada hala tuju sekarang. Jadi dia kata minta tolong siapanya yang sudi membantu, hubungilah beliau. Saudara Imam Melati, saya mewawarkan permintaan saudara. Dan saya melihat ini bukan satu kes. Ini bukanlah kes yang terpencil. Saya rasa banyak lagi kes-kes yang begini. Cuma mereka mau ke depan atau tidak. Jadi kalau kita yang ada kesanggupan, boleh membantu, bantulah. Jadi saudara, ternyatalah sekarang ni bahawa peraturan ataupun SOP, Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan
dan undang-undang ni sudah ada macam ada undang-undang 2 darjat pula. Saya tahu kenapa. Sebab hari ini saya menerima kiriman pula yang terbaru. Ni daripada dalam halaman Friends of Rahman Bakar. Dia menyiarkan tentang surat pelepasan yang ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah bertarikh 9 Julai yang mengizinkan menteri masuk ke Sabah dengan rombongannya tidak perlu dikuarantin. Jadi saya kata, Mak Datuk, kenapa begitu? Ikutlah SOP. Kalau kerajaan, kalau pimpinan negara sudah memutuskan mesti ada SOP, ikutlah. Ini that is no something special. Bukan ada SOP 2 darjat. Kalau rakyat kamu paksa 14 hari, nak masuk ke Sabah 5 hari sekurang-kurangnya. Jadi kalau menteri pun, you're not special. Kamu manusia biasa juga dan anggota rombongan. Bukan dia seorang. Mungkinlah kalau menteri tu nak dikawal, tu naik kapal terbang, okeylah. Sebelum nak masuk kapal terbang tu lah disembu dengan segala-gala macam-macam lah. Tapi bagaimana dengan anggota rombongan? 3-4 orang atau 5 orang. Apakah mereka juga mendapat hak sebagaimana keistimewaan sebegitu? Jadi dalam keadaan sekarang begini, saya tak faham lah. I really cannot brain, brother. Bagaimana kita mempunyai 2 undang-undang, rakyat biasa kena. Menteri ini jelas, saya harap benda ni pihak Kementerian Kesihatan, pihak yang berwajib perlu memberi penjelasan. Sebab prosedur dah ada. Jadi kemasukan dari Semenanjung ke Sabah mesti dikuarantin sekurang 5 hari. No exceptional about that. Tidak ada pengecualian. Macam mana pula kita boleh toleransi? Kita mana boleh tolerate dengan virus corona? Ini keadaan sekarang. Jadi itu saya khawatir sebab negara kita ni dengan kesusahan rakyat dan sebagainya. Akhirnya saya khawatir apa yang berlaku di Afrika Selatan, di kota raya Durban, di Johannesburg. Ini sekarang ni saya tengok gambar-gambar. Dan kota raya di Afrika Selatan sudah lumpuh. Polis pun tak boleh nak buat apa. Kedai-kedai habis semua dirampok, dipecah oleh rakyat sebab rakyat nak cari makanan. Undang-undang sudah tergantung di Afrika Selatan. Itu saya lihat daripada apa yang tular dalam media sosial. Sebab itu kita harap semoga apa yang berlaku negara kita tidak merebak ke negara kita. Sebab itu saya seriau bila kumpulan bendera putih memberi kata 2 sehingga pada Jumaat, kalau tidak ni satu Malaysia ni akan diputihkan dengan bendera putih. Dan saya khawatir lagi ada pula satu kumpulan bendera hitam. Jadi saya harap warga-warga kita ni berhati-hati. Saya bukan menentang mereka, tidak saudara, jangan saudara marah. Jadi saya mengharapkan santunilah setiap masalah kita dengan berhemah dan kita lontarkan pandangan kita. Kalau sampai waktunya mereka tak mau ikut, tak apa. Kita tunggulah, kita gunakan kuasa kita, suara rakyat, kuasa keramat. Kita gunakan kuasa kita di peti undi. Jangan kita melakukan tindakan-tindakan demonstrasi dan sebagainya. Tidak menguntungkan. Bila kita buat benda begitu, mendedahkan lagi rakyat kepada bahaya virus corona, jangkitannya yang pasti akan menular. Lepas tu orang nak keluar, nak pergi melakukan demonstran, unjuk rasa, pasal keluar duit, keluar modal dan sebagainya. Memanglah sekarang ni hati dan perasaan rakyat memang amat pedih dan geram. Tapi jangan kita nyalakan api. Jangan kita nyalakan api dalam takungan minyak petrol yang sedia ada. Ibaratkan hati rakyat ini seperti takungan minyak petrol. Jangan dinyalakan api. Kerana ini boleh merebak saudara. Jadi kesannya berat. Pada teman-teman saya yang berjuang dalam kumpulan bendera hitam, teruskan perjuangan saudara untuk menuntut dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar undang-undang. Jadi jangan kita melanggar arahan pihak-pihak polis. Dan kalau boleh nak unjuk rasa tu, bagi saya saat ini dalam keadaan kita dilanda oleh virus corona, jadi negara masih lagi terkesan. Jangan kita heret pula rakyat untuk mengadakan unjuk rasa. Bukan saya menentang saudara, tidak. Tapi bagi saya lah, keadaan ini boleh mendatangkan lebih banyak mudarat. Dan kita sebagai pemimpin NGO, kalau boleh, jangan nyalakan api. Jangan percikkan sama sekali api di atas longgokan minyak petrol yang tersedia untuk menyambar. Saudara, saudara adalah kawan-kawan saya menyantuni perjuangan anda. Memang kita melahirkan, sebab itu Sabah Malam saya membuat pencerahan supaya rakyat faham, supaya negara ini. Tapi nak buat macam mana, kadang-kadang kita ada pemimpin yang tak betul. Pemimpin yang sebegitu, yang pekak badak, nak buat macam mana? Kemudian diikuti oleh teman-teman macam Dekor sebagainya.
Dan lepas itu hari ini, saya pula terkejut. Saya amat terkejut apabila Menteri Wilayah Persekutuan, dia menyatakan buat kenyataan, dia kata bahawa COVID-19 di Wilayah Persekutuan berada dalam keadaan terkawal. Saya kata, ya Allah, kenapalah disuarakan kenyataan sebegini? Terkawal macam mana? What are you trying to do? Apa yang anda cuba untuk... Apa salahnya buat kenyataan bahawa Kementerian Wilayah Persekutuan akan berusaha untuk menangani masalah COVID yang dilihat bergejala semakin meningkat. Dan effort-effort sedang dilakukan. Lebih baik begitu daripada mengatakan bahawa tidak dalam keadaan terkawal. Sedangkan hari ini saja jumlah warga wilayah persekutuan sudah 92,837 yang dijangkiti oleh virus corona. Terkawal apa benda? Hari ini saja semalam 1,521. Hari ini 1,749. Tan Sri, I cannot brain with this lah. Nanti orang kata kita tak ada brain, kita marah. Apalah salahnya pertingkatkan effort daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan retorik yang berbau politik. Ketepikan soal-soal politik ini. Ketepikan untuk dilihat sebagai hero. No, ini masanya untuk kita menyantuni. Dan malahan saya dapat juga kenyataan bahawa nak bertemu dengan pimpinan-pimpinan politik di seluruh wilayah, nak jumpa dengan wakil-wakil daripada UMNO, daripada MC, nak berjumpa ni, ini bukankah bertentangan dengan SOP? Tan Sri, relax lah. Kalau tak, okey, kita akan mengadakan perbincangan secara maya. Kalau lebih baik, and then you want to show that you are the boss. Semua orang kena datang, nak dengar, nak bincang gitu. Allah. Segala aparatus kerajaan, khususnya bandaraya, kaki tangan Dewan Bandaraya, segala penguasa ni, why not dibekalkan dengan segala peralatan apa semua, terus membantu untuk menjaga kebersihan kota raya. Kalau perlu disanitasikan di setiap rumah-rumah kawasan PPRT. Sepatutnya begitu. Dan dijadikan upaya, jadikan usaha supaya warga kota raya yang tinggal di wilayah persekutuan ini, makanan mereka cukup. Ini lebih baik daripada nak menyatakan keadaan terkawal apa benda. Kalau dia betul susut, boleh lagi dengan terkawal. Ini meningkat. Jangan memberi harapan, jangan memberi fake hope. Bukan fake news ya. Fake hope. Satu impian yang tak ada. Akhirnya rakyat terkecewa. You are the minister, anda berada di anjung kuasa. Sebab itu saya katakan, nak buat keputusan, nak buat kenyataan, jangan hanya membuat kenyataan dari bilik hawa dingin. Anda tidak akan terasa. Kalau anda berkesempatan tengok di bawah macam mana kehidupan di PPRT, banyak rumah-rumah di jalan Pil, jalan samping, di Ceras. Lawati mereka. Lihat sendiri kehidupan mereka. Betul, ada bakul makanan, ada beras, ada gula, ada tepung. Bagaimana lauk pauknya? Dan mereka lah kena kehidupan susah, tak ada kerja sekarang ni. Kebanyakan mereka yang tinggal dalam PPRT adalah buruh-buruh kasar di kota raya. Mereka bekerja sebagai buruh biasa. Yang pendapatan dulu tu di bawah 1,500 sebulan. Hari ini dah tak ada langsung pendapatan. Ada setengahnya tu yang apabila majikan mereka suruh ambil cuti, tapi tak dibayar. Cuti tanpa gaji. Warga dia pun dah bukan satu hari, berbulan-bulan. It's come to the years now. You are putting them, anda meletakkan mereka dalam kedudukan yang begitu terkesan. Dan lepas tu buat kenyataan yang sebegini. Apa benda lah kadang-kadang saya kata. Dan sebab itulah, saya dalam keadaan begini, saya ingin menyantuni juga pandangan ataupun cetusan daripada Minda, sahabat saya Tan Sri Zainal Dahlan. Beliau sekarang ni mantan Esko dan dia mantan Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Dulu beliau adalah orang politik dan masih lagi politik. Beliau sekarang ni adalah sebagai pengisi tetap UMNO bahagian Sabak Bernam. Dan kini menjadi pengurusi Majlis Bekas Wakil-Wakil Rakyat. Beliau melontarkan pandangan, bertanya pada saya subuh-subuh tadi, kami berkirim salam dan berkirim SMS. Sebab kesan daripada kenyataan saya, apa nak jadi pada bangsa kita. Kerana sekarang ni jati diri bangsa kita semakin luntur. Kita luntur apabila kita diserang oleh virus corona. Kita luntur apabila ekonomi merosot. Malahan jati diri bangsa Melayu semakin luntur, kesan daripada lambaian untuk mencari kekayaan. Jadi pemimpin lebih banyak dilihat menghabiskan masa memikirkan soal bagaimana nak mengisi kekayaan dalam kantung mereka. Sebab itu saudara lihat sekarang ni ada menteri yang pergi ke luar negeri, bercuti dengan keluarga, sedangkan rakyat terkesan
Mereka tidak dilihat lagi memimpin negara ini. Jadi sebab itu beliau mengatakan, menurut pengalamannya, beliau mengharapkanlah ya, sebab mesti pemimpin itu mestilah seorang yang tiada kepentingan, mesti yang jujur, benar berani menggerakkan usaha ke arah menyelamatkan bangsa. Memang bangsa kita sekarang ni at the age untuk terus menjunam, yang kian terhimpit dan terjunam ke dalam lembah kehancuran nilai. Begitu juga ini saudara Wan M. Bakri, dia hantar surat pada saya, dia hantar kiriman pada saya, dia kata sememangnya zaman ini segala-gala kewarasan telah dicampakkan ke tepi sebagai sampah hanyut di bawah arus. Dunia ini juga menjadi hambatan, akhirnya akan memusnahkan segala-galanya. Ini tentang warga kita, bangsa kita. Dan saya agak terkesan juga bila melihat apa yang ditulis oleh saudara Syed Jamalullah. Saudara Syed Jamalullah, dia kata semalam kes Tok Mat Ahmad Maslan, Siswa Agung UMNO bersama dengan Tok Uban, iaitu Tan Sri Syarif Samad. Kes mereka dulu dituduh sebagai terlibat dalam pengubahan wang haram, tapi tiba-tiba dah dibawa kepada Mahkamah Tinggi, dah diubah pula tuduhannya sebagai pada tuduhan tak isytihar duit ini. Jadi kata Tan Sri Syarif, duit yang diterima daripada Datuk Seri Najib dulu tu telah pun memang dia tak isytihar, sebab itu bukan duit dia. Nak isytihar buat apa, dia kata. Jadi dia gunakan, bukan dia guna sendiri, dia gunakan untuk memulihkan projek-projek perumahan kos rendah untuk penduduk setinggan. Jadi Tok Mat pula dia kata nak disiap macam mana, sebab dia langsung tak terima. Tak ada. Dia tidak menunaikan, kata ada cek apa sebab, tak ada. Itu hari saya ada buat live dia dalam 2 bulan dulu, saya silap saya. Dia kata tak ada, dia kata. Wabillah, wallah, dia kata tak ada. Tapi kes tu dipindah. Jadi itu keadaan sekarang ni. Macam mana kita nak menafikan bahawa adanya kes-kes tuduhan terpilih. Ini keadaannya. Jadi tak tahulah saya tak boleh cakap lebih, sebab kalau cakap lebih itu contempt of court. Saya kena harus berhati-hati bila menyentuh soal begini. Tapi apa yang diutarakan oleh saudara Syed Jamalullah itu meranjatkan saya, saudara. Dan saudara, hari ini pula, hari ini saya nampak daripada wall Facebook, sebagaimana yang saya lontarkan 2 hari berturut-turut, dan hari ini saya terpaksa nyatakan lagi. Itu daripada laman Facebook Datuk Seri Najib. Dia kata bahawa beliau mempertikaikan tentang keabsahan sidang parlimen yang sepatutnya diadakan pada 26 Julai. Saya dah bercakap 2 malam berturut. Dan petang tadi saya sempat berbual dengan seorang ahli parlimen. Dan beliau bukan 1 hari. Dia dah jadi ahli parlimen selama 3 penggal. Jadi kalau dia kata penggal pertama tu bolehlah juga. Ini 3 penggal berturut-turut beliau menjadi ahli parlimen. Sama ada waktu itu mereka berada dalam kerajaan, beliau berada dalam kerajaan ataupun Jabatan Pembangkang, dan sekarang ni nak kata kerajaan bukan, nak kata pembangkang bukan. Okey? Ini kenyataan daripada ahli parlimen sendiri. Dia kata wallah dia tak terima, macam saya cakap semalam lah. Petang tadi waktu saya berbual dan telefon dengannya, dia kata dia tak terima. Dan inilah pertama kali sejak 3 penggal dia menjadi wakil rakyat di mana parlimen tidak mematuhi artikel 11 dalam ini general order ataupun urusan aturan mesyuarat. Dia kata inilah pertama kali sejarah parlimen tidak mengeluarkan sembarang notis untuk memanggil mesyuarat. Dia cakap dengan saya, dia kata sorry brother, dia kata. Dia cakap dengan saya, cakap betul lah, maklumlah ahli parlimen. Sorry brother, dia kata. Menteri lebih berminat menyiarkan kenyataan bahawa semua anggota kabinet menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Sedangkan itu semua adalah fake, dia kata. Kita tahu siapa yang menularkan berita tak masuk akal tu. Jadi dia kata mana mungkin? Mana mungkin kesemua menteri daripada UMNO bersetuju menyokong Tan Sri Muhyiddin. Sedangkan Majlis Tinggi pada 7 Julai dulu telah memutuskan untuk menarik sokongan. Itu kenyataan beliau pada saya. Dan menurut ahli yang berhormat sebut, ahli parlimen sebut, dia kata di bawah artikel 11 Peraturan Mesyuarat Parlimen, bahawa setiap panggilan mesyuarat ataupun persidangan mestilah bertulis. Dia tak boleh by phone call. Sebab dia kata ini bukan reban ayam. Aduh, saya kata wabi, sabar wabi, tenang. Dia marahlah sebab dia sebagai ahli parlimen. Dia dilayan sebegitu, dia marah. Sebab cakap buat pengumuman nak ngadakan mesyuarat pada ini 20 hari bulan. Sampai hari ini. Hari ini dah 14 hari bulan. Tinggal lagi 12 hari. Sepatutnya untuk memanggil persidangan parlimen mesti sekurang-kurangnya dia bawa artikel 11 Peraturan Mesyuarat Parlimen, mesti 28 hari
Selewat-lewatnya 28 hari. Dan kalau mesyuarat biasa pun, macam saya kata lah, nak panggil mesyuarat Jawatankuasa UMNO cawangan pun 14 hari. Ini parlimen. Sebab itu saya tak marah kalau dia merasa marah. Dia bagaimana mereka boleh melanggar titah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan Tuan Agong yang menitahkan agar parlimen bersidang dengan segera. Dia kata ini durhaka namanya. Beliau begitu lantang. Saya kata, wah, Wabi dulu kurang lantang. Sekarang memang saya nak jadi seorang ahli parlimen yang lantang lah. Dia kata, nak menangani menteri-menteri yang sebegini. Dia kata, perkara-perkara begini. Dia kata, kalaulah berlaku perubahan kerajaan nanti, mereka yang bertanggungjawab ini perlu disiasat. Pertama, mereka melanggar ataupun derhaka pada Agong. Derhaka pada Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu dah minta dan bertitah agar parlimen bersidang. Tidak ada. Nak bersidang mesti keluar notis lah 28 hari. Sehingga saat ini tak ada lagi. Melengah-lengahkan titah raja. Ini durhaka katanya. Dia kata tunggulah. Dia kata, bila Tan Sri Muhyiddin berundur saya nanti, kita akan siasat. Kita tak boleh tolerate with this nonsense katanya. Oh, marah betul. Kerana dia kata parlimen dihina sebegini teruk. Peraturan-peraturan parlimen dilanggar. Malah mereka sanggup derhaka pada Raja Melayu. Dan dia kata ini berada sebenarnya hukuman treason. Treason. Saya tidak akan berdiam diri dan akan memastikan mereka yang bertanggungjawab perlu dihadapkan di masa hadapan. Mesti, dia kata, dipertanggungjawabkan. Dan dia mengatakan pada saya, dia beritahu bagi harapan lah. Dia kata, brother, Datuk, jangan risau. Langit tidak selalu cerah. Betul. Saya bersetuju. Saya bersetuju bahawa langit tidak sentiasa cerah. Ada masanya nanti, kamu tahulah bila kamu berada di bawah. Jadi mereka yang menjadi menteri itu, anda sebenarnya menghitung hari. Sepatutnya laksanakanlah apa yang rakyat minta. Laksanakanlah apa yang Raja-Raja Melayu titahkan. Sebab anda mengikat sumpah mempertahankan perlembagaan. Jagalah perlembagaan. Jadi semua orang dah mula bercakap sekarang ni. Apabila tidak ada notis. Sebab itu saya mengatakan, dalam kita mencari kejernihan pemimpin, kejernihan hati seorang pemimpin, saya teringat kata-kata almarhum Datuk Harun Idris. Dia kata, orang Melayu kita ni sepatutnya hendaklah bersikap. Nak mencari pemimpin hendaklah bersikap bagaimana kita mencari buah durian. Sekarang ni musim buah durian, saudara. Iaitu kita mencari buah durian yang bukan kita ambil waktu dia mengkal. Buah durian betul adalah satu jenis yang baik, yang begitu hebat. Mungkin musangking ke. Tapi masa saya berbual-bual dengan Allahyarham Datuk Harun, masa itu tak ada lah. Cuma masa itu kita bercakap tentang durian tembaga lah. Begitulah dia kata. Pemimpin ni sepatutnya macam buah durian tembaga. Jangan kita kait. Jangan kita petik waktu dia masih lagi ditangkap. Biar dia gugur dengan sendirinya. Waktu itu dia kata kalau buruk sekalipun masih boleh dijadikan tempoyak. Boleh kita buat makan dengan ikan patin. Tapi kalau kita petik, apa pun tak boleh nak buat. Betul saudara, kalau durian yang tak masak, saudara nak makan tak boleh, nak buat serawa tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Satu benda yang agak malang kalau seorang itu menjadi pemimpin tapi dilontarkan awal. Sedangkan belum masak lagi. Biar dia masak dengan sendirinya, baru kita dapat nikmatnya. Sebab itu, saya melihat apa kenyataan ataupun tulisan daripada pengarang daripada akhbar ini Sinar Harian. Dia mengatakan bahawa sekarang ni Datuk Ismail Sabri telah pun ditonjolkan untuk calon menjadi Presiden UMNO, calon menjadi Perdana Menteri. Saya kata ini bukan masanya. Beliau baru naik Presiden. UMNO ni ada tangga dia. Bukan tahu-tahu terjah ke atas. Warga akar umbi tak akan menerima keadaan begini. Saya jangan lupa bahawa kita banyak melalui sejarah-sejarahnya daripada zaman dulu. Orang yang paling lama berada di tampuk sebagai naib Presiden UMNO, Allahyarham Cik Gapar Baba. Sejak daripada zaman Tun Razak lagi, dia menjadi naib Presiden UMNO. Jadi susah agung semua. Dan bila dia nak naik sebagai timbalan Presiden Parti pun, begitu sukar, bukan Presiden. Begitu juga kalau saudara lihat, bagaimana yang Muhammad Mulia Tengku Razili Hamzah begitu lama duduk sebagai naib Presiden. Nak naik sebagai Presiden, dah bermasalah. Jadi, ini keadaan saudara. Dan macam mana saudara Tun Musa Hitam duduk sebagai naib Presiden, kedah jadi timbalan Presiden, jadi timbalan Perdana Menteri. Tak lama, akhirnya bermasalah dengan Perdana Menteri. Begitu juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada ketua muda naik sebagai naib Presiden, terus nak terjah jadi timbalan Presiden. Mengalahkan
Allahyarham Tun apa-apa. Akhirnya bermasalah. Ini UMNO ni lain dia punya budayanya, bukan macam parti-parti lain. Jadi bila mereka mengatakan bahawa Datuk Ismail Sabri ini adalah orang yang ditonjolkan, UMNO dia tak boleh terima tonjol-tonjol ni. UMNO bukan tombol pintu yang boleh tonjol-tonjol. Okey, orang ni. Tak. Dia mesti dari bawah. Dia mesti menghayati perjuangan. Dia mesti disayangi oleh warga akar umbi. Tapi kalau negara sekarang ni, akar umbi sudah buat ketetapan. Tak mau bekerjasama dengan PBM. Tak mau bersama dengan Perikatan Nasional. Tapi anda boleh menerima jawatan. Sedangkan waktu itu, Majlis Tinggi telah memutuskan tidak boleh kita menerima sebarang tawaran daripada Tan Sri Muhyiddin. Anda menerima. Jadi ahli di bawah melihat. Jadi bagaimana kalau nak tonjol-tonjol? Sebab itu saya agak bersetuju dengan pandangan almarhum Datuk Harun Idris. Beliau bukan satu orang, dia adalah pejuang bangsa. Sebab waktu ketika petang-petang ni sambil berborak dengan dia kata, Mal, kita jangan lupa orang Melayu ni, dia kata nak cari pemimpin mesti seperti buah durian. Jangan waktu dia mangkau begitu, belum masak lagi, terus kita petik, kita ambil bawa balik ke rumah. Bawa balik ke rumah apa pun tak jadi. Tapi kalau dia gugur, dia kata walaupun ditebuk tupai pun, dia kata walaupun buruk boleh kita jadikan untuk buat tempoyak. Tapi apatah lagi kalau dia yang baik, dia jatuh, kita makan. Makanlah sekarang ni. Itu ingatan saya. Jadi saya kata betul lah, kita nak mencari pemimpin ni mestilah seseorang yang telah pun melalui kepelbagaian, segala cabaran dan mendasari kehidupan rakyat. Sebab itu tadi saya terima kiriman daripada seorang sahabat saya, berhubung dengan dia kata, Datuk, you petikai. Saya tak mempetikaikan bahawa saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau nak jadi Perdana Menteri, bagaimana dengan kes semalam yang dia dicabar oleh Peguam Hanif Katiri tentang keabsahan surat pelepasan beliau semasa dia penjara. Jadi katanya bahawa saya pun berhubung dengan seseorang tadi, dia kata memang betul. Dia kata bahawa Profesor Datuk Dr. Aziz Bari ada menyatakan bahawa keputusan Duli Yang Maha Mulia yang Tuan Agong tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Itu betul. Itu hak keistimewaan. Cuma dia kata bahawa dalam surat pelepasan ataupun pengampunan yang ditulis, saya tak tengok sebab saya tak boleh nak cerita lebih. Saya tak tengok, tapi katanya bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ada waktu mendapat surat pelepasan itu mengatakan bahawa beliau diberi pengampunan sepenuhnya. Ada kenyataan begitu. Jadi kalau kenyataan begitu, inilah akan ada ini matter of academic bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Agong telah pun menandatangani pengampunan tersebut sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim dikeluarkan. Kalau itu keadaannya, bagi saya memang boleh lah. Malahan waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim nak keluar, bahawa pegawai penjara juga menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diberikan pengampunan sepenuhnya. Ini keadaan sebenarnya. Saya memberi pencerahan bahawa berhubung dengan isu tentang seseorang yang mendapat pengampunan, sama ada pengampunan sepenuhnya ataupun tidak, tapi mengikut kepada apa yang saya dapat, bahawa memang ada tulisan diberi pengampunan sepenuhnya. Tak apalah kalau begitu, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melalui dia punya ranjau kehidupan. Maaf Datuk Harun, maaf Datuk tersilap. Saya tak tahulah saya tersilap yang mana. Jadi bagi saya semua itu keputusan Yang Paling Agung. Yes. Sebab itu adalah keputusan Yang Paling Agung, bukan keputusan Majlis Pengampunan. Sebab itu saya memberi pencerahan semalam. Saya mengatakan dia ada dua, satu Majlis Pengampunan, satu Raja-Raja Melayu. Kuasa Raja-Raja Melayu boleh memberi pengampunan, dan itu saya dapat. Saya tak ada nak jadi bias ataupun nak memihak, tidak. Cuma kekhawatiran saya kalau ini saya menyatakan berdasarkan kepada perbicaraan yang ditangguhkan oleh mahkamah. Dan ini akan berlanjutan lagi. Jadi saya kata sampai bila kita nak tak selesai lagi kes ni? Kalau dah ada pengampunan, dah jelas ada surat, dan ayat surat itu mengatakan bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong memberi pengampunan sepenuhnya. Sebab itu tak boleh dakwa-dakwi lah. Mana boleh kita nak cabar kuasa raja. Jadi bila berlaku benda begini, sebab itu saya agak kecewa sejak akhir-akhir ini bagaimana warga mereka yang berada dalam dunia perundangan sudah berani secara terbuka mencabar kuasa-kuasa Raja-Raja Melayu dan membahaskan masalah kuasa Raja-Raja ni secara terbuka. Saya kecewa. Sebab kita ni rakyat cinta damai, kita ni rakyat raja. Tak sepatutnya kita membicarakan, tak sepatutnya kita membahaskan
tentang kuasa. Dulu yang Muhammadiyah Gajah-Gajah Melayu. That is their absolute power. Dan walau ini mentang-mentang lah kononnya kita ni belajar undang-undang, kita ni tahu tiga undang-undang, mula nak menterjemah artikel itu, artikel ini. Jadi kalau Zul, orang tua nyanyuk ni bercerita tentang nyanyuk, apa benda kau cakap ni? Anda bercakap apa? Nyanyuk apa benda? Kita bercakap ni fakta, tak apalah, itu saya tahulah. Nak marah kenapa? Jangan kita marah. Saya memberi pencerahan. Saya ini keadaannya. Dan mereka yang sekarang ni yang membodik bukan kita tak tahu. Bagi anda yang menjadi Jekom, yang menjadi apa dulu pakai tali barut lah, menjadi agen-agen pimpinan yang ada hari ini, jangan lupa saudara, langit tak selalu cerah. Satu ketika bila tiada lagi mereka ini, anda mau ke mana? Saya merekodkan. Saya merekodkan setiap anda yang bernama Reka, Jekom dan sebagainya. Setiap bila keluar benda itu, saya cepat-cepat cari. Jadi sebab bagi saya mau memastikan mereka ini satu ketika nanti adalah orang yang tidak perlu saya nak santuni lagi. Sebab bagi mereka lebih mementingkan soal kebendaan, bukan soal perjuangan. Kita ni nak cari perjuangan bangsa kita. Nak melihat bangsa kita maju ke hadapan. Bukan terus diperolok ataupun dipercaturkan. Kita bukan bidak-bidak di papan catur orang politik. Kita mesti ada jati diri. Tunggulah. Betul ya Roza-Roza, tunggulah waktunya. Bagi saya lah, kita bukan nak balas dendam, tapi anda sendiri akan mengetahui. Tak lama lagi pun. Dalam keadaan sekarang. Sebab tiap pencerahan yang saya berikan adalah untuk menyedarkan warga bangsa bahawa hak kita sebagai rakyat. Kena ingat bahawa suara rakyat itu kuasa keramat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.